Ini adalah nama grup kami. Ahli kumpulan saya ialah Muhammad Arif bin Aziz sebagai ketua, Akmal Dini bin Nurain iaitu saya, dan Emir Rashmin. Hidup Ibn Khaldun. Nama sebenar beliau ialah Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad dan dilahirkan pada tahun 732 Hijrah, 1332 Masihi di Tunisia. Dikenali sebagai Ibnu Khaldun sepenuh nama tempat kelahiran beliau di kawasan Khaldunia di Tunisia. Dan beliau berketurunan Arab Yaman dan bapanya adalah seorang sarjana, dan beliau meninggal dunia pada tahun 808 Hijrah, 1406 Masihi di Kahira, Mesir ketika usia 87 tahun. Okey, setakat ni kita dah tahu riwayat hidup Ibn Khaldun ni dengan nama sebenarnya, tempat dia dilahirkan, lepas tu dia digelar sebagai Ibn Khaldun, kenapa dia digelar begitu, dan keturunan dia daripada Arab Yaman, dan dia seorang yang sejarah Islam yang dikagumi oleh semua orang. So kita sekarang ni akan beralih kepada kepribadian ataupun sifat Ibn Khaldun yang kita boleh contohi supaya untuk menjadi lebih baik pada masa. Sifat kepribadian yang ditunjuk oleh Ibn Khaldun ataupun yang saya kaji, yang pertama ialah beliau merupakan seorang yang tekun mencari ilmu. Sebagai contoh, beliau sejak kecil mempelajari pelbagai ilmu fardu ain dan kifayah, malah kesibukan tugas sebagai pentadbir tidak menghalangi daripada menuntut ilmu. Okey, yang kedua, beliau mempunyai ingatan yang sangat kuat. So contohnya sebagai macam dia menghafaz Al-Quran sejak kecil, serta dia menguasai pelbagai bidang ilmu dan bahasa dalam usia belasan tahun. Baginya begitu mudah dia belajar daripada kecil benda. So yang ketiga, beliau mempunyai berjiwa pemimpin, iaitu beliau menjadi pegawai tertinggi istana dan ketua hakim negara kerana kecekapannya dalam pentadbiran serta keupayaannya mengemukakan idea yang bernas. Keempat, beliau merupakan seorang yang kreatif. Beliau berjaya menengenahkan sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri melalui karyanya yang berjudul Al-Muqaddimah. Yang terakhir, beliau bijak berpidato. Dia orang fasih dalam berpidato ni. Beliau seorang yang aktif berdebat untuk menambahkan ilmu pengetahuannya supaya dia boleh maju ke hadapan. So ini antara kepribadian yang perlu kita contohi untuk menjadi mukmin ataupun umat Islam yang berjaya pada masa kelak. Harap-harap kita dapat mengikuti jejak langkahnya. Amin, insyaAllah. Ibn Khaldun. So sumbangan pertama yang kita akan bincangkan adalah sumbangan beliau dalam penglibatan dalam aktiviti sosial dan berpolitik. Okey, beliau pernah menyandang beberapa jawatan dan juga pernah berkhidmat dengan beberapa orang pemerintah di utara Afrika dan di Andalus. Okay. Banyak menyandang jawatan seperti Setiausaha Negara di Istana, Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan Sultan Abu Anan. Beliau juga merupakan seorang daripada anggota Majlis Ilmiah, anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim bin Abi Al-Hasan di Fez, Maghribi. Beliau juga merupakan seorang duta Granada, Perdana Menteri iaitu Haji Bugi, dan Ketua Hakim. Jawatan-jawatan tersebut memberi peluang untuk berkhidmat kepada negara dengan lebih berkesan. Sumbangan yang kedua ialah dari bidang ilmu dan pemikiran Islam. Beliau berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan juga pendidikan. Beliau telah memberi panduan yang terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun. Beliau berpendapat bahawa sesebuah tamadun tertegak hasil dari keunggulan rohani dan jasmani.
Beliau juga merupakan seorang pelopor kepada pemikir-pemikir moden, khususnya dalam bidang sejarah, ekonomi, politik, sosiologi dan juga pendidikan. Para sarjana mengiktiraf karya beliau sebagai bahan kajian dan rujukan. Pemikiran beliau sering dijadikan wancana, tema-tema seminar, bengkel, judul-judul buku, persidangan ilmiah dan juga tesis di peringkat pengajian tinggi. Sumbangan beliau yang ketiga adalah sebagai budayawan. Beliau merupakan seorang penggiat budaya dan kesusadaraan Arab. Pengkajian kesusataraannya dengan Syekh Muhammad Bahr di Tunisia dimanfaatkan untuk menajamkan kemahirannya dalam bersyair. Beliau juga banyak menghasilkan syair semenjak kanak-kanak lagi. Kemahiran Ibnu Khaldun dalam bidang syair jelas kelihatan apabila karyanya Al-Muqaddimah, apabila beliau membahaskan tentang syair Arab. Kesumbangan yang keempat pula yang kita bincangkan adalah beliau sebagai bapa ekonomi Islam. Beliau, Ibnu Khaldun, dikenali sebagai bapa ekonomi Islam kerana pemikirannya tentang teori ekonomi yang logik dan realistik. Teori yang dikemukakan jauh lebih terdahulu daripada teori-teori yang dikemukakan oleh para ekonomi barat seperti David Ricardo. Ibnu Khaldun telah mengutarakan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan, kerjasama dan kesederhanaan. Beliau juga menegaskan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonomi. Mengemukakan teori bahawa perekonomian seperti berada di dalam keseimbangan antara penawar dan permintaan. Menurut beliau, faktor pengeluaran seperti tanah telah tersedia. Faktor buruh masih dianggap sebagai faktor yang penting dalam proses pengeluaran. Beliau juga berpendapat bahawa kenaikan paras harga barangan yang tetap amat perlu untuk mengawal tahap productivity. Terima kasih.